Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar Malaysia? Terima kasih bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini. Anda bersama saya Irfan Syahmina Sultan dan juga pasangan saya. Hari ini saya Syafiqah Isa. Anda sedang menyaksikan kami pastinya di saluran berita RTM My Freeview 1, 2, 3. Juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik. Sehingga jam 10 pagi hari ini kita bersiaran padat dengan pelbagai pengisian. Tapi terlebih dahulu Irfan, kita nak berikan kepada seluruh rakyat Malaysia satu khabar gembira sebenarnya daripada Hangzhou untuk Sukan Asia 2022. Ini merupakan perkembangan terkini setakat inilah ya. Sukan Asia, pasukan E-Sukan AOV negara selangkah raih emas. Pasukan E-Sukan negara terus cemerlang apabila menjadi salah satu pasukan yang bakal menyumbang pingat dalam Tamasya Sukan Asia Hangzhou 2023. Dan acara E-Sukan secara rasmi dipertandingkan buat pertama kali Sukan Asia Hangzhou 2022 dengan 7 pingat emas menjadi rebutan untuk semua atlet. Dan Malaysia menghantar 4 pasukan untuk bersaing dalam permainan Arena of Valor AOV dan Dota 2 dengan kedua-duanya berpeluang cerah untuk menyumbang pingat kepada negara. Ini yang sebenarnya kita nak dengarkan, walaupun kita tidak meletakkan sebarang sasaran. Tak kira lah warna apa sekalipun, walaupun kita meletakkan 27 sebenarnya pingat, tapi kita harapkan agar semua berjalan dengan lancar. Atlet kita yang berada di sana melakukan kejayaan mereka dengan cemerlang, dan kita di sini kerja kita sebagai rakyat Malaysia sokong doa yang baik-baik. Okey, kita beralih daripada Sukan Asia ini sedikit. Kita beralih kepada berkaitan dengan isu kesihatan. Okey, satu lagi ancaman terbaru yang mungkin akan melanda dunia iaitu ancaman penyakit X. Okey, pemantauan dan pengawasan kemungkinan muncul penyakit baru terus dipertingkat Kementerian Kesihatan KKM dan sekaligus bersedia berdepan dengan ancaman satu lagi pandemik yang dinamakan sebagai penyakit X. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, amaran penyakit X yang dikeluarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dijangka boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja, Syafiqah. Jadi penyediaan segera vaksin disarankan sebagai tindak balas cepat selepas dunia berada dalam situasi tidak bersedia ketika menghadapi COVID-19 pada awal 2020. Jadi pakar kesihatan global percaya ancaman satu lagi pandemik semakin hampir dan boleh meragut lebih banyak nyawa berbanding COVID-19. Walau bagaimanapun, sementara kita mendapatkan maklumat dan juga fakta yang terkini, kita harapkan kepada anda semua tidak menyebarkan berita palsu dan juga menularkan fakta yang tidak benar. Jadi itu yang paling kita risaukan sekarang. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Berita RTM kerana kami akan bawakan perincian dari semasa ke semasa. Okey, kita beralih daripada penyakit X ini pula juga akan kita bincangkan hari ini mengenai isu teknologi digital ini. Kerana apa? Sindiket penipuan dalam talian pedaya mangsa dari satu dunia tumpas. 4 jenis sindiket penipuan dalam talian melibatkan tawaran pekerjaan, pelaburan saham, pelaburan forex dan pelaburan mata wang kripto antara yang berjaya ditumpaskan dalam 8 serbuan di sekitar Lembah Kelang. Dan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata, serbuan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan Bukit Aman mendapati kesemua sindiket merupakan kes berasingan dan menjadikan Malaysia sebagai lubuk operasi. Jadi serbuan ke atas premis yang menjalankan sindiket penipuan tawaran pekerjaan bertempat di Taman Gembira dan di Persediaan KLC Kuala Lumpur. Dan modus operandi mereka menyasarkan warga negara Turki, Australia dan juga Kanada. Turut dirampas sebenarnya 27 set komputer, 2 modem, 1 unit router dan senaskah buku. Dan pada masa yang sama juga 93 individu lagi ditahan di Bandar Seri Petaling, Jalan Kepong, Jalan Duta Hartamas serta Bukit Bintang bagi kes yang membaitkan sindiket penipuan pelaburan saham, pelaburan forex dan mata wang kripto. Jadi sindiket kali ini menyasarkan warga tempatan India, China dan dari seluruh Asia sebenarnya. Ya, jadi sekiranya anda mempunyai sebarang maklumat mengenai sindiket ini, terus saja menghubungi nombor telefon yang tertera di sini iaitu taliannya 0321460584. Yang paling penting Syafiqah, kalau kita nak lepaskan diri kita daripada cengkaman penipu-penipu dalam talian seperti ini, kita harus sentiasa berwaspada. Jangan kita sentiasa percaya, jangan terus klik apa sahaja pautan yang diberikan kepada kita. Betul. Kita juga di Selamat Pagi Malaysia senantiasa sebenarnya membawakan topik-topik berkaitan dengan scam ini, penipuan dalam talian khususnya. Dan hari ini juga kita akan bercerita mengenai teknologi, tapi kita akan memberi fokus kepada teknologi AI. Itu sebentar saja lagi. Okey, tapi terlebih dahulu, ini dia dibenarkan sementara penggunaan pelekat harga pada kampit beras putih import. Perinciannya, kalau kita melihat, semalam Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi kebenaran
kebenaran sementara bagi penggunaan pelekat harga pada kampit beras putih import yang dipamerkan untuk jualan hingga 30 November ini. Jadi menerusi satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dicapai dalam sesi libat urus kementerian itu bersama pemain industri beras 13 September lalu ekoran pelarasan harga BPI oleh Padi Beras Nasional berhad pada 1 September. Selain itu, menurut KPKM, keputusan itu telah dimaklumkan kepada semua pemegang lesen borong beras dan lesen runcit beras termasuk pihak pasaraya melalui surat edaran oleh Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras bertarikh 13 September 2023. Kementerian juga mengingatkan semua pemegang lesen borong beras dan lesen runcit beras agar mematuhi Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dan peraturan di bawahnya. Baru-baru ini tular di media sosial sebenarnya video yang memaparkan peniaga yang didakwa menampal pelekat harga baharu untuk mengaut keuntungan semata-mata. Jadi jangan buat sebarang spekulasi kerana ianya dibenarkan sekarang ini. Sedikit lagi kita nak menyentuh mengenai MDX 2023. Ini juga sangat penting di mana lebih 100 pempamer dari dalam dan luar negara akan menjelajah seluruh Malaysia untuk menjayakan Expo Digital Malaysia MDX 2023 di mana ini lebih 13 acara selama 6 minggu bermula semalam sehinggalah 6 November depan. Ya, dan tambahnya pula setakat Ogos 2023 Malaysia meraih 37.4 bilion ringgit komitmen pelaburan merentasi pelbagai sektor teknologi digital sekaligus bakal menyediakan hampir 16,000 peluang pekerjaan. Jadi penyampaian berdasarkan ini mencerminkan keyakinan pelabur asing dalam Malaysia Digital MD yang merupakan inisiatif strategik kebangsaan untuk memacu ekonomi digital Malaysia. Ya, sebelum kita nak berehat seketika juga ingin kami kongsikan ini juga yang telah pun diumumkan semalam mengenai pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK DUN N67 Jepat Sarawak di mana hari penamaan calon ialah pada 21 Oktober 2023, hari mengundi awal pada 31 Oktober 2023 dan hari pengundiannya pada 4 November 2023. Ini berkaitan dengan PRK N67 Jepat Sarawak. Ini untuk orang Sarawak. Untuk Sarawak. Tapi apa yang akan datang minggu hadapan ni juga sebenarnya tak lama lagi ialah di Pahang. Pelanggan. Jadi kepada anda jangan lupa untuk mengikuti kami. Kami akan bersara secara langsung untuk membawakan PRK pelanggan itu. Perkembangannya bagaimana. 3 Oktober ialah undi awal dan pada 7 Oktober ialah hari mengundi. Jadi Syafiqah, kita akan berhenti berehat seketika terlebih dahulu. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.